Cek TV KPM. Okey, kita boleh teruskan. Tetapi sebelum tu saya nak tanya Hanif. Ya, cikgu. Depan tu ada boleh lihat kan? Ada susu, Betul, cikgu. ada kopi, ada teh, dan kita ada garam, kita ada gula. Betul. Biasanya saya nak tanya Hanif, antara kopi dengan teh, Hanif paling suka minum apa? Saya sebenarnya lagi gemar minum kopi, cikgu. Minum kopi. Kopi susu sebenarnya. Kopi susu. Maksudnya Hanif tak berapa gemar minum teh lah. Kurang sikit kecuali petang-petang mungkin. Okey. So inilah yang akan kita kaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kita lihat Hanif. Okey. Penentu permintaan lain selain daripada harga barang itu. Okey. So di dalam proses kita membeli suatu barang, kita nak minta permintaan ke atas sesuatu barang, biasanya faktor penentu utama adalah kita lihat dahulu harga barang itu. Sebab apabila harga barang meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang akan jatuh. Sebaliknya, apabila harga barang semakin jatuh ataupun menurun, kuantiti yang diminta ke atas barang meningkat. Ini selaras dengan hukum permintaan. Okey, so di mana hubungan di antara harga dengan kuantiti yang diminta adalah secara songsang. Tetapi harga barang bukan penentu semata-mata. Sebaliknya, di dalam proses kita membeli sesuatu barang, biasanya kita juga lihat faktor-faktor lain. Okey. Yang pertama, kita lihat. Okey. Penentu lain yang pertama adalah harga barang lain. Okey, sebab tadi saya tanya Hanif, di antara kopi dengan teh, Hanif lebih gemar minum kopi. Sebenarnya di antara teh dengan kopi tadi adalah hubungan. So, hubungan di antara jenis barang. So, di dalam ekonomi sebenarnya harga barang tu ada dua. Satu, kita panggil sebagai barang pengganti, dan yang kedua adalah barang penggenap. Kita lihat apakah maksud barang pengganti. Barang pengganti merupakan suatu barang yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diganti dengan mudah oleh barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang hampir sama. Tadi Hanif bagi tahu bahawa jika dia tak minum kopi tetapi dia masih lagi petang-petang akan cuba minum teh. Makna dia kopi dengan teh tadi merupakan barang pengganti. Sebab maksud barang pengganti adalah merupakan satu barang yang mempunyai fungsi yang sama dan boleh diganti dengan mudah oleh barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang hampir sama. Selain daripada barang pengganti, kita juga ada jenis barang yang kedua, kita panggil sebagai barang penggenap. Sekejap. Okey, barang penggenap. Apa maksud barang penggenap? Barang penggenap adalah barang yang perlu kita gunakan secara bersama-sama dengan barang lain. Jika tidak ada satu barang tersebut, barang lain tidak akan berfungsi. Kalau barang pengganti, kopi boleh digantikan dengan teh sebab mempunyai fungsi yang hampir sama. Tetapi barang penggenap perlu kita guna secara bersama. Jika tiada satu barang tersebut, barang satu lagi tidak dapat berfungsi. Okey, contoh bahan api dengan kenderaan, dengan kereta. Kereta tidak boleh bergerak dengan sendiri tanpa ada bantuan bahan api. Itu dikatakan sebagai barang penggenap. Di mana barang penggenap ni kita perlu menggunakan secara bersama. Okey. Di dalam kita membeli sesuatu barang, kita juga akan lihat harga barang lain. Sebab harga barang lain juga sebenarnya boleh menentukan permintaan ke atas barang. Okey, sebagai contoh tadi saya dah jelaskan apakah maksud barang pengganti. Barang pengganti adalah barang yang mempunyai fungsi yang sama dan kita boleh gantikan dengan mudah fungsi barang lain untuk mendapatkan kepuasan yang sama. Sebagai contoh tadi cikgu dah bagi tahu kalau kita tak minum kopi, kita masih boleh minum teh sebab hampir sama fungsi dia, dapat kepuasan yang sama ketika kita minum minuman tersebut. Okey, so di dalam kita membeli ni, cikgu ambil contoh di antara ayam dengan ikan. So biasanya apa akan berlaku?
apabila harga ayam naik. So, bila harga ayam naik, sudah pasti kita mengurangkan pembelian ke atas ayam. So, apa yang berlaku adalah kita akan beralih kepada barang yang boleh menggantikan fungsi ayam tadi. Cikgu ambil contoh ikan. So, makna dia, apabila harga ayam naik, so permintaan ke atas ikan akan meningkat. Kenapa? Sebab ayam dan ikan merupakan barang pengganti yang sama. Sebaliknya, apabila harga ayam turun, semua akan berebut-rebut, semua isi rumah akan membeli jumlah ayam dalam jumlah yang banyak. Sebaliknya, pengguna akan beralih daripada ikan kepada ayam. Sebab apa? Sebab harga ayam sudah menjadi semakin murah. So, pengguna akan beralih membeli ayam, mengurangkan pembelian ke atas ikan. Okey, ini adalah fungsi di antara barang pengganti dengan antara satu sama lain. Okey, kita cuba soalan. Okey. Pernyataan manakah menyebabkan permintaan terhadap getah asli meningkat? Okey. Pernyataan manakah menyebabkan permintaan terhadap getah asli meningkat? Okey, siapa nak cuba? Syah, boleh cuba Syah? Saya. Boleh cikgu. Okey, Syah nak cuba. Saya rasa jawapan dia C cikgu. Harga getah tiruan meningkat. Okey, kita lihat. Okey, apa yang Syah bagi tahu tu memang betul lah. Jawapan dia, keyword kepada jawapan kita adalah C. Sebab apa? Sebab getah asli, okey, merupakan barang pengganti kepada getah tiruan. So kalau kita dah harga getah asli meningkat, so biasanya firma ataupun industri akan cuba mengurangkan pembelian ke atas getah asli lah. Sebaliknya akan menambah pembelian ke atas getah tiruan. Okey, so pernyataan manakah menerangkan permintaan terhadap getah asli meningkat? So disebabkan oleh berlaku peningkatan dalam getah tiruan. So firma akan beralih kepada getah asli. Okey, seterusnya kita lihat contoh soalan yang kedua berkaitan dengan barang pengganti. Okey, rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan teh. Berlaku pergerakan ke kanan. Okey, berlaku pergerakan ke kanan. So, antara pernyataan berikut yang manakah mungkin menyebabkan peralihan keluk permintaan teh di atas? Apa sebab berlaku pergerakan keluk permintaan ke kanan? Okey, siapa nak cuba? Tadi ada yang ingin cuba soalan sebelum ni. Izzati ke Aifa? Mungkin boleh cuba jawab untuk Siapa soalan nak cuba? ni. Izzati boleh cuba? Apa jawapan dia, Izzati? Cikgu. A. Okey, Izzati. Jawapan Izzati adalah A. Okey, betul lah Izzati. Kan? Berlaku pergerakan ke kanan disebabkan oleh peningkatan harga kopi. So, bila harga kopi meningkat, so biasanya pengguna akan beralih kepada penggunaan teh. Ini hubungan di antara barang pengganti dengan di antara kopi dengan teh. Okey, seterusnya kita terus kepada barang penggenap. Tadi cikgu dah bagi tahu maksud barang penggenap, barang yang perlu digunakan secara bersama-sama dengan barang lain. So, jika tiada satu barang, maka barang yang satu lagi tidak dapat berfungsi dengan sempurna. Ini pun cikgu dah tunjukkan bahawa hubungan di antara kereta dengan bahan api. Kereta tidak dapat bergerak sendiri tanpa penggunaan bahan api. Ataupun bahan api tidak ada fungsi, tidak akan berfungsi tanpa adanya kereta. Sebab bahan api dengan kereta merupakan barang penggenap. Okey. So, biasanya barang penggenap apabila harga sesuatu barang penggenap tadi meningkat, kuantiti yang diminta ke atas barang satu lain akan juga sama-sama turun. Okey, sebagai contoh, cikgu ambil apabila harga kereta naik. So, bila harga kereta naik, isi rumah ataupun pengguna kurang berminat membeli kereta. So, dalam masa yang sama, permintaan ke atas petrol juga tidak akan berlaku. Kenapa? Sebab tidak ada pembelian kereta. So, petrol juga
akan kurang permintaan, menyebabkan keluk permintaan petrol ataupun bahan api tadi beralih ke kiri. Okey, beralih ke kiri. Sebaliknya, kan, apabila harga kereta turun, bila harga kereta turun, so semua orang akan beli kereta. Permintaan ke atas kereta akan meningkat. So dalam masa yang sama, bila permintaan ke atas kereta meningkat, berlakulah peningkatan ke atas petrol ataupun bahan api. Sebab bahan api merupakan barang penggenap kepada kereta. Okey, kita cuba soalan berkaitan dengan barang penggenap. Okey, cikgu bagi contoh soalan yang pertama. Okey, maklumat berikut berkaitan dengan hubungan dua jenis barang. Apabila harga barang K meningkat, kuantiti permintaan terhadap barang P akan jatuh. Barang K yang meningkat, tetapi barang P, kuantiti permintaan barang P juga akan jatuh. So, apakah barang K dan barang P? Apakah barang K dengan barang P? A. Kereta dan petrol, B. Gula dan garam, C. Daging dan ikan, D. Teh dan kopi. Siapa nak cuba? Faizah ataupun Aifah yang akan cuba? Saya boleh, cikgu. Okey. Jawapannya ialah A, kereta dan petrol. Okey, kereta dan petrol. Kenapa kereta dan petrol? Kerana kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Apabila harga kereta meningkat, so permintaan ke atas kereta akan jatuh. Dalam masa yang sama, permintaan ke atas petrol juga akan jatuh. Sebab apa? Sebab kereta dan petrol merupakan barang penggenap. Okey, so penentuan permintaan juga berlaku disebabkan oleh cita rasa. Sebenarnya cita rasa ni boleh mempengaruhi permintaan ke atas sesuatu barang. Okey, so cita rasa merujuk kepada kegemaran penggunaan cita rasa antara individu adalah berbeza-beza. Biasanya faktor yang mempengaruhi cita rasa ni disebabkan oleh iklan, fashion ataupun kesihatan. So kalau iklan tu berjaya menarik perhatian pengguna ataupun orang ramai, maka permintaan ke atas sesuatu barang tadi akan meningkat. Okey, so sekarang kalau keadaan sekarang kita lihat semua orang mementingkan kesihatan. So maka berlakulah permintaan ke atas barang-barang berkaitan dengan unsur-unsur kesihatan. Okey, seterusnya kita lihat faktor yang seterusnya adalah pendapatan. Okey, permintaan ke atas barang sebenarnya juga berlaku disebabkan oleh pendapatan. So kita lihat gambar ni, gaji semakin meningkat. So bila gaji ataupun pendapatan semakin meningkat, maka permintaan ke atas sesuatu barang juga akan turut meningkat. Kenapa? Sebab hubungan di antara pendapatan dengan kuantiti diminta adalah positif. Di mana apabila berlaku peningkatan pendapatan, keluk permintaan barang akan bergerak ke kanan. Sebaliknya apabila pendapatan semakin kurang, menyebabkan keluk permintaan bergerak ke kiri. Kenapa? Sebab hubungan di antara pendapatan dengan kuantiti yang diminta adalah positif. Semakin tinggi pendapatanlah, maknanya kalau gaji kita semakin meningkat, maka keupayaan kita nak membeli barang tadi semakin bertambahlah. Sebaliknya kalau gaji kita semakin kurang, so permintaan ke atas barang juga akan semakin jatuh. Baiklah, cikgu. Okey. Cikgu, daripada faktor-faktor yang berbeza ini seperti cita rasa, pendapatan ya cikgu, dan juga barang lain, agaknya yang mana yang paling mempengaruhi kita punya keinginan untuk membeli itu? Dia macam ni Hanif, dia tidak ada faktor menentu yang dianggap mana lebih penting. Dia bergantung kepada individu tersebut. Dan kalau seorang individu tu dia pendapatan dia banyak, pendapatan dia meningkat, walaupun harga barang mahal, dia masih lagi akan beli barang tersebut. Tetapi kalau dia dah pendapatan banyak macam mana sekalipun, kalau dia tidak ada berminat terhadap barang tersebut, so dia tak akan belilah barang tersebut. Bergantung kepada individu tersebut. Ada kesinambungan antara faktor-faktor tersebut, cikgu, Ya, dan juga ya. bergantung kepada individu Individu itu. tersebut. Didik TV KPM